Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para tif terhormat, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang dikasihi sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke atas muka bumi ini adalah untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau itu wahai Muhammad adalah semata-mata untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Al-alamin itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya makhluk. Bukan setakat kepada manusia, tetapi juga kepada para malaikat, kepada jin, juga kepada yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat. Antara ajarannya, kita dilarang untuk buang air misalnya dalam lubang. Kerana apa? Kerana kemungkinan dalam lubang itu ada semut. Maka apa dosa semut itu? Kebanjiran, tsunami, air masin. Misalnya, kita dilarang untuk menyembelih binatang di hadapan sahabat atau bukan sahabat, kawan-kawannya yang lain. Supaya apa? Supaya tidak menyeksa mereka sebenarnya. Kita dilarang membunuh binatang dengan membakarnya kerana terseksa binatang itu. Kalau nak membunuh, artinya binatang-binatang yang disunatkan membunuh, seperti tikus, ular, binatang-binatang berbisa, al-kalbul aqur, anjing yang menggigit, kalajengking, helang dan gagak, semuanya binatang-binatang yang sunat dibunuh. Maka hendaklah dibunuh dengan sebaik-baiknya, tidak menyeksa mereka. Kerana apa? Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan rahmat inilah yang sangat penting dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebenarnya tidak selamat dengan amalan kita kerana amalan kita terlalu sedikit. Kita akan selamat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu masa di mana di zaman Bani Israel ada seorang pelacur yang berjalan di tengah padang pasir dan dia terasa sangat dahaga. Dia mencari air, terjumpalah sebuah telaga yang dalam sudah airnya. Dia turun ke bawah dengan susah payah dan dia minum air itu. Dia panjat naik ke atas dan dia lihat seekor anjing yang terjelir-jelir lidahnya. Dan dia terfikir bahawa anjing itu dahaga seperti mana dahaganya dia. Dia turun semula ke dalam telaga tersebut dengan susah payah dan dicedok air, dinaik ke atas dan diberi air itu kepada anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala lihat perbuatannya dengan pandangan rahmat. Allah ampunkan dia masuk syurga dengan sebab itu. Dan seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengurung seekor kucing, tidak diberinya kucing itu keluar, tidak diberinya kucing itu makan, tidak diberinya minum. Lalu mati kucing itu dan diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, "Hiya min ahli nar." Dia masuk neraka kerana kucing itu. Sekali imbas kita lihat dalam dua kisah ini tidak ada yang besarnya. Tetapi tahukah kita kenapa yang pertama tadi dimasukkan ke dalam syurga meskipun seorang sundal yang melacur, dan yang kedua dimasukkan ke dalam neraka walaupun banyak ibadatnya? Yang pertama ada rahmat dalam hatinya. Yang kedua tidak ada rahmat dalam hatinya. Tidak ada rahmat ini, tuan-tuan dan puan-puan, menyebabkan kita ke neraka. Oleh itu hati-hati walaupun kita lihat kecil perkara itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kasihlah, rahmatlah kepada mereka yang ada di bumi, nescaya yang di langit akan mengasihi, akan merahmati kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dalam keadaan rahmat ini tidak ada.
Antaranya, masyarakat jahiliah pada waktu itu membunuh anak mereka hidup-hidup. Dikisahkan ada seseorang yang suka membunuh bayi, iaitu anaknya yang perempuan. Apabila lahir bayinya yang kesekian kali, si ibu sudah tidak mampu lagi untuk menanggung derita, kerana anak itu ditanam hidup-hidup. Lalu dibohongilah suaminya, dikatakan anaknya lelaki, anak lelaki. Si suami sangat gembira dan pergi ke merata ceruk kampung mengisytiharkan sudah lahirlah pendekar yang akan membela keluarga, yang akan membela keluarga besar kabilah ini. Dan menjadi adat sebenarnya kepada orang-orang jahiliah di zaman dahulu, mereka tidak bermain-main dengan anak, apatah lagi mendukung, apatah lagi menyalin lampin. Mereka tidak tahu yang anak itu sebenarnya adalah anak perempuan, tetapi si ibu selindungkan jantinanya. Membesarlah si anak itu sehingga ketiga tahun diajak oleh si ayah untuk berlatih pedang. Maka berlatih main pedang. Sudah beberapa hari, maka pada satu ketika si anak mengadu nak buang air kecil. Dan dia kata, pergilah. Dia tengok anak dia buang air kecil sambil duduk, dan barulah dia tahu anak yang sebenarnya dia sangka lelaki, yang dia bangga-banggakan kepada kawan-kawannya yang lain, sebenarnya adalah perempuan. Dengan mukanya yang merah padam, dia masuk ke dalam rumah dan dia ambil cangkul, dia heret anak dia ke tengah padang pasir. Dan dia gali. Si anak bertanya, ayah, kita nak berlatih apa ini ayah? Ayah, kita nak buat apa ini ayah? Dia terus menggali dengan senyap. Kemudian dia berehat. Si anak ini membuang pasir-pasir yang ada melekat di janggut ayahnya, mengesatkan pelur di dahi ayahnya dengan baju. Apabila cukup dalam, dia tolak anak dia ke dalam. Bunyi patah tulang dan dia kambus. Tangan si anak ini melambai-lambai, ayah, kenapa ayah buat saya begini? Ayah, dan dia tanam anak dia hidup-hidup. Kerana apa? Dia malu dengan bayi perempuan. Dia malu dengan golongan perempuan. Waktu inilah Nabi SAW diutuskan untuk menghapuskan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Maka hapuslah adat itu. Cuma yang disayangkan tuan-tuan dan puan-puan, adat jahiliah itu kembali semula di zaman kita ini. Di zaman kita ini mungkin lebih teruk daripada jahiliah di zaman dahulu. Di zaman dahulu mereka membunuh anak-anak perempuan sahaja dan mereka tanam anak-anak itu. Tetapi di zaman kita ini, kita tidak lagi kenal anak itu lelaki atau perempuan. Kita tidak lagi tanam anak itu, bahkan dibuang di merata-rata, di dalam surau, di tepi surau, di atas tembok dihurungi oleh kerengga, di tempat pembuangan sampah gambarnya sudah terbakar mukanya sebelah, di dalam longkang, di dalam taman, di dalam tasik. Dan saya kunting berita dalam NSD menceritakan seorang bayi lelaki yang ditinggalkan dalam lubang tandas. Si ibu rasa nak terbuang air, dia masuk ke dalam tandas dan dia buka pintu tandas, dia duduk, dia terang-terang keluar anak, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bangun, dia tengok anak, dia betul-betulkan sedikit kain dia, dia kesat apa yang perlu dikesat lebih kurang, dia keluar, dia tutup pintu tandas, dia tinggalkan anak dia seperti dia tinggalkan najis dia. Ini sudah berlaku di zaman kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa ini berlaku? Kerana kita sudah tidak kenal Nabi, kita sudah tidak cinta pada Nabi, kita tidak rindu Nabi, dan kita tidak ikut Nabi. Bukti dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak kita tidak kenal Nabi, anak kita tidak cinta Nabi, maka kita beri duit dia RM50. Kita suruh dia beli baju. Baju yang bagaimanakah yang mereka beli? Kalau mereka kenal Nabi, baju yang bagaimanakah yang mereka beli? Lihatlah apa yang berlaku sekarang ini. Dan ini antara sebabnya kenapa berlaku gejala sosial, kebejatan yang berlaku di masyarakat kita, kerana kita tidak lagi kenal Nabi SAW. Wallahu a'lam.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته أجمعين. Wahai Purnama, wahai Purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana nak kuluah dengan kata-kata. Wahai Purnama, wahai Purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana nak kuluah dengan kata-kata.
yang indah lagi sempurna. Bagaimana, aku luar dengan kata-kata. Wahai purnama, yang indah lagi sempurna. Bagaimana, aku luar dengan kata-kata. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. Telah lama aku menanggung rindu padamu. Hati dan bibir selalu panggil namamu. Kasihku Nabi Muhammad pelita kalbu. Hampir tak mampu hatiku